Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri bin Mokhtar, Datuk Menteri Besar Terengganu, Yang berhormat Datuk Haji Yahya bin Ali, Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Terengganu, Yang berhormat Mulia Tengku Seri Berjaya Raya, Setiausaha Kerajaan Terengganu, Yang berbahagia Datuk Nur Azmi Dirun, Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi, Yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, ahli-ahli yang berhormat, ketua-ketua jabatan dan pegawai-pegawai dari jabatan-jabatan negeri dan persekutuan, yang berbahagia datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya bau perasan, memang sebenarnya saya satu-satunya menteri daripada Terengganu di Kabinet Persekutuan, dan kebetulan kalau di negeri Terengganu pula, Dr. Samsuri sebenarnya senior semasa saya degree dulu. Saya mula masuk first year, dia tengah buat PhD di universiti yang sama. Jadi insya-Allah, maksudnya kalau kita merancang dan melihat kepada pembangunan ekonomi, insya-Allah jalan itu lebih mudah walaupun kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri daripada parti yang lain-lain. Sebab orang Terengganu, dan saya sampaikan perkara yang sama semasa diperkenan menghadap Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan pagi tadi, ialah kita ada misi yang sama, iaitu untuk kita pastikan Terengganu menggunakan sepenuh potensi yang ada untuk sama-sama mendapat laba daripada ekonomi yang ada di negara ini. Saudara Syukri tadi telah tunjukkan cabaran-cabaran kita. Di peringkat nasional, kita berhadapan dengan situasi ekonomi global yang diunjurkan akan melalui kemelesetan ekonomi dalam 1-2 tahun akan datang. Ekonomi ini dia kitaran. Kali terakhir ekonomi dunia mengalami kemelesetan tahun 2008. Selalunya ia berlaku setiap 10-11 tahun. Jadi sepatutnya tahun 2020 dah meleset. Tapi tahun 2020 ditakdirkan ada COVID. Bila ada COVID, semua kerajaan di dunia ini cetak wang dan bagi wang. Jadi dia nampak tak meleset lagi lah, kerana orang ada wang, orang berbelanja. Jadi kita sekarang ini bila keluar daripada COVID itu, pada satu sudut ekonomi dikatakan berkembang, tapi pada sudut lain sebenarnya kita terpaksa berhadapan dengan kenaikan harga yang mendadak. Sebahagian sebab kenaikan harga yang mendadak itu kerana untuk tempoh 2 tahun, bukan saja kat Malaysia lah, seluruh dunia kerajaan bagi wang kerana kebimbangan semasa COVID itu ekonomi menguncup. Dan dibimbangi kalau menguncup teruk, dia nak naik balik payah. Jadi kerajaan cetak wang, bagi wang. Satu kesan sampingan dia ialah harga barang naik mendadak seluruh dunia. Ditambah pula dengan perang yang berlaku di Ukraine dan Rusia. Satu sudut lagi ialah dia sudah tentu akan ada kesan kepada permintaan dan perkembangan sebenar ekonomi dunia. Dan yang kita lihat selama 6 bulan yang lepas di Amerika Syarikat yang ada kesan terus kepada kita ialah tanda-tanda pelabur di dunia bimbang akan berlaku kemelesetan ekonomi. Jadi sebab itu bila pelabur rasa ekonomi akan meleset, mereka akan ambil tindakan yang mudah. Wang yang mereka ada, mereka akan letak dalam emas. Siapa beli emas untunglah.
Dia biasa bila dia rasa ekonomi meleset, dia akan mula alihkan duit dia kepada dua instrumen pelaburan yang paling selamat. Satu emas, satu dolar. Dan itulah yang sedang berlaku sekarang. Jadi sementara ekonomi kita secara khususnya sebenarnya masih tumbuh dengan baik, tetapi akan ada perkara-perkara yang di luar kawalan kita yang berlaku di seluruh dunia. Jadi perkara itu akan ada kesan kepada Malaysia dan sudah tentu juga akan ada kesan kepada Terengganu. Itu cabaran di peringkat nasional yang kita perlu lalui. Di Terengganu pula, seperti yang telah ditunjukkan oleh saudara Syukri tadi, ada beberapa cabaran yang lain. Cabaran pertama ialah macam mana kita nak memastikan bahawa pertumbuhan itu lebih pelbagai dan lebih mampan daripada terlalu bergantung kepada industri perlumbungan. Kerana sebahagian besar daripada pertumbuhan, kalau tengok tadi pertumbuhan yang paling tinggi itu perlumbungan, kerana itu adalah hasil minyak dan juga hasil petroleum yang ada kan. Cabaran kedua ialah macam mana untuk menggunakan potensi yang ada di Terengganu. Kerana saya akan sebut ada beberapa potensi besar yang ada di Terengganu yang sepadan dengan perjalanan dan perancangan ekonomi di peringkat nasional pun. Jadi bila dasar dan tumpuan negara beralih kepada beberapa sektor ini, antara banyak-banyak negeri, Terengganu adalah antara negeri yang berada di kedudukan yang paling baik untuk mendapat laba, dan itu perlukan perancangan, perlukan penyertaan dan sebagainya. Dan perkara ketiga cabarannya ialah bagaimana ingin menutup jurang. Kerana jurang itu ada. Dan kalau ikut angka yang saudara-saudari nampak sendiri tadi, jurang itu berterusan, dan kalau kita tidak berhati-hati, jurang itu akan terus melebar dan melebar. Baik. Ada 3 sektor yang difokuskan oleh Kementerian Ekonomi dan dia menjadi agenda utama ekonomi negara untuk meletakkan kita sebagai pemimpin serantau. Pertama ialah peralihan tenaga. Maksudnya beralih daripada tenaga yang berasaskan minyak dan gas, fosil, kepada tenaga yang lebih lestari, termasuklah tenaga boleh baru, hidro, termasuklah solar dan sebagainya. Dan selain daripada tenaga-tenaga yang biasa kita nampak, ada juga tenaga alternatif masa depan seperti hidrogen, seperti amonia, yang Terengganu nanti akan ada potensi yang besar. Sektor yang kedua ialah sektor digital, tapi mungkin tidak sangat ada selarasan dengan Terengganu, lebih kepada tenaga boleh baru. Dan sektor yang ketiga ialah sektor keterjaminan makanan. Dan ini menghasilkan beberapa potensi yang besar di Terengganu. Pertama contohnya ialah industri minyak dan gas di Kerteh. Kalau saya orang Kemaman kan, jadi antara perkara yang paling dibimbangi orang Kemaman ialah apa akan jadi kepada Kemaman dan Terengganu bila bekalan minyak dan gas itu makin berkurang. Dia takkan kekal sampai bila. Dan industri minyak dan gas di Kerteh itu bukan semata-mata bergantung kepada minyak mentah, dia lebih bergantung kepada gas, dan bukan gas asli saja, tapi gas-gas yang lebih berat seperti ethane, propan dan sebagainya untuk industri plastik. Akan ada masa yang gas ini makin berkurang, dan akan ada masa yang industri petrokimia di Pengerang mempunyai skala yang jauh lebih besar daripada yang ada di Kerteh. Jadi perancangan ini perlu sudah ada di peringkat kementerian dan di peringkat kerajaan negeri untuk mengambil kira dalam tempoh 10-15 tahun akan datang apa sebenarnya perancangan untuk Kerteh, selain daripada kita menyelaraskan perancangan kita dengan Petronas contohnya kan.
Ada beberapa peluang. Pertama, Petronas seperti juga syarikat-syarikat lain perlu meningkatkan kandungan ekonomi hijau dalam kegiatan mereka. Kerana pelabur akan menghukum syarikat-syarikat yang kandungan ekonomi hijaunya rendah. Kalau dia tidak ada kandungan ekonomi hijau, pinjaman yang diperolehi, interest dia lagi tinggi. Jadi memang dunia bergerak ke arah itu. Jadi Petronas ada peluang untuk menukar dan menaik taraf kilang-kilang loji-loji petrokimia yang ada di Kertih itu ke arah produk-produk yang beralih kepada ekonomi hijau. Ini termasuklah contohnya biofuels yang boleh kita semula minyak masak untuk ditukar menjadi jet fuel, minyak untuk jet. Ini juga termasuk contohnya menggunakan hidrogen yang dijana daripada proses di Kertih itu sebagai satu daripada tenaga baru yang digunakan untuk menjana elektrik. Jadi perkara-perkara ini sedang berlaku, dirancang di peringkat persekutuan dengan Petronas dan yang lain-lain, dan saya cadangkan supaya perkara ini diarus perdanakan secepat mungkin juga di Terengganu juga. Kerana jurang yang perlu kita tutup ialah bukan saja perancangan untuk projek-projek dan peralihan ini, kita juga perlu tutup jurang kemahiran supaya bila perkara ini mula beralih, Terengganu dapat menyediakan tenaga kerja yang mampu mengisi permintaan apabila industri mula beralih kepada industri hijau. Satu lagi perkara yang insya-Allah akan diusahakan di peringkat pusat dan insya-Allah disambut dengan baik oleh kerajaan negeri ialah apabila kita beralih daripada telaga-telaga minyak di luar pantai. Selama ini kita sedut minyak. Jadi minyak tu dah banyak yang dah habis lah. Bila minyak tu dah disedut, dalam tanah di luar pesisir pantai itu, dia akan ada banyak telaga yang kosong lah. Telaga ini boleh digunakan balik untuk kita isi karbon yang kita perlu keluarkan daripada udara dan juga ekonomi kita. Proses ini yang dalam industri dipanggil CCUS, and carbon capture, storage. Yang ini saya ingat Terengganu insya-Allah ada potensi yang cukup besar kerana orang di masa akan datang akan membayar syarikat untuk menyimpan karbon dalam tanah. Dulu kita ambil minyak, sekarang kita bubuh gas dalam itu kerana karbon ini perlu dikeluarkan untuk kita menangani masalah haba dalam cuaca kita kan. Jadi ini perkara-perkara yang bukan saja sedang diusahakan di peringkat kerajaan persekutuan dengan agensi-agensi, tapi memerlukan penglibatan serta-merta juga dengan kerajaan negeri. Pertamanya soal mempercepatkan proses, yang keduanya supaya penyelarasan latihan kemahiran itu mengambil jangka masa panjang untuk 10-15 tahun akan datang sementara peralihan ini berlaku. Potensi yang kedua yang ada itu potensi utama yang Terengganu ada. Apabila negara beralih ke ekonomi hijau, tenaga boleh perbaharui, sebenarnya Terengganu ada potensi yang besar kerana proses itu sudah ada di sini, aset itu sudah ada di sini. Perkara kedua yang insya-Allah akan bagi ruang yang besar juga kepada Terengganu ialah menggunakan potensi daripada jaringan transport pengangkutan yang ada. Kita akan ada ECRL yang akan menghubungkan daripada Kelantan terus ke Kuala Lumpur, dan ini satu di sebelah pihak adalah potensi, di satu pihak lagi adalah cabaran. Kerana kalau kita tidak boleh menghidupkan kegiatan ekonomi di sepanjang jajaran ECRL ini, ia akan menyebabkan ECRL menjadi projek gajah putih yang mati kerana tidak ada orang nak pakai. Jadi sebab itu ada dua potensi besar yang insya-Allah kita rancang bersama.
Pertama ialah dari segi projek-projek keterjaminan makanan. Terengganu oleh kerana tanahnya besar dan panjang dan ada di sepanjang jajaran ECRL, ada potensi untuk membina industri bekalan makanan di sepanjang jajaran ini, supaya makanan yang diusahakan boleh menampung permintaan daripada Lembah Kelang. Di peringkat Kementerian Ekonomi dan juga dengan ECR, insya-Allah kita akan melancarkan projek rintis yang pertama di Setiu, yang melibatkan Miskin Tegar dan B40, selama lebih kurang 200 orang. Pendekatan sekarang ini ialah, kalau dulu kerajaan hanya minta orang untuk bercucuk tanam, paling banyak dia bagi polybag ataupun dia bagi peralatan, kan? Kami sedia terima hakikat bahawa pertanian ini bukan lagi macam dulu-dulu yang kerja yang dilihat ialah kerja yang paling bawah sekali. Pertanian adalah satu industri dan ia perlu diuruskan seperti mana kita menguruskan kilang. Jadi yang kerajaan persekutuan akan buat ialah kita bina rumah-rumah hijau dan juga infrastruktur pertanian ini lengkap dengan elektronik dan sebagainya. Penduduk tempatan yang datang, mereka dilatih almost seperti pekerja kilang. Jadi kalau ada yang lepas 2-3 bulan dia tak berminat, dia boleh keluar dan akan ada yang baru yang masuk, dan mereka bukan saja diberikan allowance bulanan untuk mengusahakan supaya mereka ada gaji, tapi keuntungan daripada bila dituai nanti setiap pusingan tuaian itu akan dikongsi bersama dengan pekerja-pekerja. Model rintis ini insya-Allah kita akan dapat lihat hasil menjelang akhir tahun ini, kalau take off dalam 2-3 bulan akan datang, dan dia buka peluang sebesar-besarnya kepada negeri seperti Terengganu kerana kerajaan persekutuan akan bina infrastruktur pertanian itu. Tapi kerajaan negeri kena bagi tanah, dan tanah itu bukanlah bagi kekal. Maksudnya kita bersetuju untuk tempoh 5 tahun untuk berapa tuaian, kerajaan persekutuan habiskan berapa juta untuk bina infrastruktur dan pekerja setempat datang, dan setakat ini perkiraan kita paling kurang boleh dapat 2,000 sebulan secara purata. Dan kalau 2,000 sebenarnya, daripada anak-anak muda pergi ke pantai barat untuk bekerja, lebih baik mereka mengusahakan tapak-tapak dan fasiliti pertanian moden ini. Jadi yang ini kalau boleh diusahakan di antara kementerian saya dan kerajaan negeri untuk kita mula merancang jajaran kemudahan dan juga fasiliti makanan di sepanjang jajaran ECRL ini. Dan satu lagi potensi yang besar oleh kerana jajaran ECRL ini ialah pelancongan. Permintaan untuk pelancongan di negara ini bukan daripada pelancong asing. Dia sebenarnya daripada pelancong tempatan. Hasil daripada pelancongan yang lebih besar ialah dari kalangan pelancong-pelancong tempatan. Dan ada permintaan yang besar, dan apabila ECRL siap nanti, itu akan memudahkan lagi produk-produk pelancongan dibangunkan di sepanjang jajaran ECRL. Dan ini juga adalah satu peluang kepada rakyat negeri Terengganu untuk mereka turut serta dan terbabit dengan industri pelancongan, kerana ini adalah antara industri yang lumayan berbanding dengan industri-industri lain. Setakat ini pengamatan kami ialah permintaan terhadap industri pelancongan ini antara yang paling tinggi, tetapi tidak cukup produk pelancongan. Kerana setakat ini pendekatan negara kita, bukan saja di Terengganu lah, di mana-mana pendekatannya ialah projek pelancongan ini dilihat sebagai projek besar yang perlu pelaburan besar untuk hotel besar. Dia sebenarnya tidak perlu ke arah itu. Dan lebih banyak produk-produk pelancongan yang bersaiz sederhana dan setempat sebenarnya lebih rancak aktiviti
pelancongan dan ekonomi yang dijana daripada pelancongan. Jadi insya-Allah perkara ini boleh dibincangkan, dan itulah tujuannya kita ada sesi pada hari ini di peringkat Kerajaan Persekutuan. It is in our best interest to make sure that every state competes with each other and gets the best value of your economic potential. Jadi dia tak timbul soal negeri mana macam mana, lagi banyak negeri yang kaya lebih senang kepada kami kerana kami boleh kutip cukai. It's quite simple. Dan kalau di peringkat Kementerian Ekonomi, isu itu lebih kronik kerana selain daripada kami bertanggungjawab untuk meluluskan peruntukan-peruntukan pembangunan, semua projek-projek yang dipohon baik di kerajaan negeri, di kementerian-kementerian akhirnya datang ke Kementerian Ekonomi. Kami bertanggungjawab menilai dan meluluskan peruntukan. Selain daripada soal peruntukan dan kemajuan, satu perkara yang betul-betul kami beri perhatian ialah dari segi keseimbangan sosioekonomi. Kami bertanggungjawab memastikan jurang itu ditutup. Kami bertanggungjawab contohnya memastikan kita menangani masalah perpindahan anak muda daripada luar bandar ke bandar. Kerana itu tidak sihat untuk jangka masa panjang. Dia tidak sihat untuk kawasan desa yang makin tak ada anak muda. Dia tak sihat untuk kawasan bandar kerana tekanan dan bebanan di kawasan bandar itu akan menyukarkan lagi perancangan ekonomi. Jadi sebab itu insya-Allah melalui kajian separuh penggal seperti ini, kita akan bekerjasama sepenuhnya dengan semua agensi dan pihak kerajaan negeri, dan saya minta saya buka seluas-luasnya kepada semua negeri-negeri yang saya lawat. Dan dalam keadaan macam di negeri Terengganu, sebenarnya kementerian saya bila saya mengambil alih, memang peruntukan pembangunan di Terengganu sebenarnya jauh lagi tinggi tahun 2023 ini berbanding dengan 2022. Peruntukan pembangunan untuk negeri Terengganu ialah 1.5 bilion berbanding dengan 1 bilion sebelum itu. Cuma yang kita kena pastikan ialah sementara saya tak nampak ada isu yang besar soal peruntukan dan sebagainya, kita kena pastikan bahawa peruntukan itu dapat menggandakan laba ekonomi. Kalau tidak, dia akan hanya menjadi seperti mencurah air di daun keladi. Dia tidak menyelesaikan masalah-masalah pokok dan jurang yang kita ada tadi. Jadi insya-Allah kita ada masa bukan saja hari ini dan yang akan datang, dan agensi-agensi kami termasuklah ECR di sini, kita akan bekerjasama sepenuhnya dengan bermula dengan tumpuan kepada membina infrastruktur makanan ini, dan juga untuk membina produk-produk pelancongan yang kita boleh jajarkan dengan ECRL yang akan beroperasi dalam 2-3 tahun daripada sekarang. Jadi dengan ucapan itu, saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Besar, seluruh kepimpinan kerajaan negeri, dan saya harap kita sama-sama tumpu supaya negeri Terengganu boleh menjadi peneraju dalam beberapa bidang khusus yang akan membantu negara. Kita posisikan sebagai peneraju di rantau Asia Tenggara ini. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.